Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penjaga, ibu bapa dan murid-murid prasekolah SK Lubuk Redan. Seperti mana yang kita ketahui, pada 18 Oktober ini, iaitu pada hari Isnin, kita akan memulakan sesi PDP bersemuka untuk murid-murid prasekolah untuk Negeri Melaka. Jadi saya Cikgu Rosa Rinah binti Rosli ataupun Cikgu Rosa akan memberikan sedikit taklimat kepada ibu bapa berkenaan dengan pengoperasian kelas prasekolah yang akan dibuka pada hari Isnin ini. Baiklah, mari kita lihat slide-slide untuk penerangan. Mari kita lihat dulu garis panduan pengoperasian dan pengurusan kelas prasekolah. Baiklah. Yang pertama, ibu bapa atau penjaga perlu mengambil tindakan seperti berikut. Yang pertamanya, menghantar dan mengambil anak jagaan mengikut waktu yang ditetapkan. Baiklah, prasekolah akan bermula pada jam 8 pagi. Tapi murid-murid digalakkan datang awal lah, dalam 7.30 macam itulah. 7.45 kelas kita akan memberi sarapan lah. Macam biasa, kita akan beri sarapan 7.45. Pada jam 8 pagi kita akan memulakan sesi pembelajaran. Minta maaf. Kemudian memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sentiasa memakai pelitup muka. Kita galakkan pakai face mask, lepas tu kemudian pakai face shield. Kita galakkan macam itulah. Kemudian mematuhi tata cara pelawat masuk ke premis prasekolah semasa menghantar dan mengambil anak-anak jagaan. Di sini saya ingin tekankan ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Ibu bapa hanya menghantar anak-anak di pagar hadapan pondok jaga sahaja. Dalam kawasan sekolah, dekat dalam kelas memang kita tak benarkan untuk masuk mengikut SOP yang terbaru ini. Kemudian memastikan anak-anak jagaan tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan minuman kecuali yang memerlukan makanan khas. Tapi dengan kebenaran pentadbir lah. Macam sesi yang sebelum ni, ada juga yang saya lihat masih membawa beg sekolah. Kalau nak diikutkan, memang prasekolah kita memang tak benarkan langsung murid-murid membawa beg bekalan makanan, even botol air pun kita tak benarkan. Semuanya telah disediakan di kelas. Untuk pengetahuan ibu bapa, untuk sesi kali ni memang kita dah sediakan dah. Kita sediakan alat tulis, pensel warna, semua dah siap sedia seperti gambar yang dekat tepi tu kan. Kita dah sediakan color, alat tulis dan peralatan dia lah untuk membuat aktiviti. Jadi ibu bapa tak perlu bekalkan lagi murid-murid dengan alat tulis dan pensel warna. Beg sekolah pun tak boleh bawa lah. Ini saya ulang banyak kali lah. Itu adalah peraturannya. Peraturan tu sebab saya merahkan dekat situ. Kena ikutlah peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian memastikan tugasan untuk pembelajaran di rumah diberi dan dikumpul dengan kaedah yang selamat. Maksudnya hari pertama tu nanti kepada pelajar yang masih lagi belum menghantar modul atau menghantar tugasan, bolehlah bawa. Nanti kita akan sediakan kotak, kita akan masukkan dalam tu. Jadi tak perlu bawa beg. Kemudian waktu tiba. Perkara yang perlu dilakukan apabila murid tiba di sekolah adalah yang pertama, guru ataupun PPM kita akan rekodkan suhu badan murid di hadapan ibu bapa atau penjaga sebelum masuk ke kelas. Biasanya kita akan scan suhu dululah dekat kawasan pondok jaga tu. Nanti dalam kelas pun, bila dia dah masuk kelas pun, dia akan scan lagi sekali suhu. Kemudian jika suhu badan murid melebihi 37.5 darjah, ibu bapa perlu membawa pulang anak-anak. Kemudian ibu bapa penjaga tidak dibenarkan, macam saya sebutkan tadilah, tak boleh masuk kelas prasekolah. Dalam kawasan sekolah pun tak boleh masuk. Kemudian murid-murid mesti mencuci tangan sebaik tiba saja di dalam kelas. Kemudian murid duduk di tempat yang telah ditetapkan. Tempat duduk murid ni kita dah labelkan. Meja, kerusi, dia punya bekas alatan, bekas permainan, semua kita dah labelkan. Dia memang tidak akan berkongsi apa-apa alatan dengan murid lain. Even kerusi dia pun kita dah labelkan dengan nama. Kami dah labelkan dengan nama. Kemudian murid duduk di tempat yang telah ditetapkan. Murid tak akan bergerak lah ke tempat murid-murid lain. Kemudian murid bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat duduk masing-masing.
Jadi dia sarapan ke, dia makan pagi ke, memang dia akan duduk di tempat dia sendiri. Okay, kemudian guru ataupun PPM memastikan tiada pencampuran antara murid dari kelas berlainan. Contoh kelas permata nak masuk kelas mutiara, nak buat aktiviti bersama, tak boleh. Okey. Kalau kelas permata saja, kelas pramutiara saja. Aktiviti di dalam kelas masing-masing. Okey, kemudian waktu pulang. Okey, perkara yang perlu dilakukan apabila murid pulang adalah ibu bapa ataupun penjaga disarankan untuk membawa anak-anak jagaan terus pulang selepas sesi persekolahan. Tak perlu singgah mana-mana, balik rumah, mandi, kemudian duduk di rumah lah. Itulah maksudnya. Okey, dan saya nak tekankan di sini, kalau boleh jangan ambil pelajar lewat. Sebab kita dah tetapkan balik pukul 12. Pelajar mesti ibu bapa kalau boleh tunggulah awal. Tunggu awal 5 minit ke 10 minit kan. Okey, supaya kesianlah dekat pelajar kalau dia pulang lewat, dia terpaksa menunggu lama semua kan. Okey, sebab selepas murid dah pulang, guru-guru dan PPM perlu mengemas dan membersihkan seluruh kelas lah. Kita akan sanitize semua alatan dia. Jadi kita minta kerjasama ibu bapa kalau boleh ambil pada waktu yang telah ditetapkan. Okey. Okey, seterusnya yang ni adalah PDP di prasekolah lah. Okey, yang ni perbualan awal. Okey, yang ni untuk guru-guru lah, guru-guru prasekolah. Okey, murid berada di tempat duduk masing-masing. Kalau sebelum ni perbualan awal kita akan kumpulkan murid sekali kan. Okey, kali ni tak, murid akan duduk di tempat masing-masing. Okey. Kemudian waktu rehat. Okey, waktu rehat murid akan mengamalkan penjarakan fizikal semasa mencuci tangan. Kita dah buat line dah. Line 1 meter 1 meter. Dia nak basuh tangan, dia kena beratur 1 meter 1 meter, ataupun kita akan panggil seorang-seorang lah untuk cuci tangan. Okey. Murid makan di tempat duduk masing-masing seperti saya cakap tadi lah. Okey, murid tidak dibenarkan berkongsi makanan, peralatan, minuman, sudu dan cawan. Dia punya bekas makanan pun, dia punya cawan pun kita dah labelkan dengan nama. Dia memang tak akan makan bekas daripada orang lain lah maksudnya. Dia akan makan bekas yang telah dilabelkan nama dia. Okey. Kemudian murid membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Okey. Kita tak akan bekalkan tuala lah, kita akan bekalkan tisu, dan murid akan lap meja selepas makan dan sebelum makan. Okey, kemudian aktiviti PDP. Okey, murid mesti mencuci tangan sebelum dan selepas menjalankan aktiviti. Okey, memang kita akan selalu kerap cuci tangan. Okey, bagi penggunaan pusat, ni tak perlulah. Okey, saya teruskan. Okey, aktiviti PDP masih yang sama jugalah. Yang ni untuk aktiviti murid dalam kelas lah. Okey, di luar bilik darjah. Okey, aktiviti PDP di luar bilik darjah untuk yang kali ni kita boleh laksanakan. Okey, di persekitaran kawasan sekolah dengan mengamalkan penjarakan fizikal. Kalau kita buat aktiviti luar kelas pun kita akan mengamalkan penjarakan fizikal. Okey. Kemudian penggunaan kemudahan dan alat permainan luar tidak dibenarkan. Ini maksudnya taman permainan di luar prasekolah tu memang kita tak benarkan. Okey, nanti sebab adalah SOP atau prosedur yang kita perlu ikutlah, yang kita perlu patuhi. Okey. Kita nak sanitize sebab nanti bila permainan kat luar tu kan murid-murid dia akan sama sendiri bermain bercampurkan. Jadi sebab itulah kita tak benarkan menggunakan permainan luar ataupun taman permainan. Okey, kemudian memastikan aktiviti berkumpulan atau aktiviti yang melibatkan sentuhan tidak dilaksanakan sama sekali. Okey. Kemudian memastikan murid tidak berkongsi bahan dan peralatan seperti yang saya cakap tadilah. Okey. Untuk aktiviti penutup, guru akan memberikan pesanan lah tentang amalan kebersihan. Setiap pagi dia datang, setiap dia nak balik, kita akan berkali-kali lah kita akan pesan tentang kebersihan diri, keselamatan. Kemudian ini adalah SOP di dalam kelas. Jumlah maksimum murid di dalam kelas yang dibenarkan hanya 25 orang sahaja. Kapasiti penuh dan prasekolah tiada penggiliran. Memastikan susunan meja setiap kelas mesti jarak 1 meter dengan yang lain lah. 1 meter. Kita dah siap-siap label dan siap-siap ukur dah memang 1 meter lah meja murid ni ataupun kedudukan dia dengan kedudukan murid lain. Ini adalah pergerakan masuk dan keluar kelas. Kita ada buat penjarakan lah, kita ada labelkan.
Okey, masuk dan keluar. Okey, kemudian murid tidak benarkan berkongsi alatan. Inilah yang saya cakap tadi. Kita dah beli siap-siap dia punya alatan semua. Jadi murid tak boleh, dilarang membawa beg sekolah dan bekal makanan. Okey, ketika ditandas, okey, lantai dan sinki ditandakan 1 meter bagi tujuan penjarakan sosial. Okey, even ditandas sekalipun kita dah buat tanda okey. Sabun pencuci tangan dan cecair disediakan. Okey, memang kita sediakanlah. Okey, untuk kali ni memang kita punya SOP dan kita punya cara membersihkan kelas tu, maksudnya kita sanitize kelas tu memang kita akan buat kerap. Setiap kali murid masuk ke tandas, okey, kita tak bagi ramai-ramai lah, memang kita akan bagi seorang-seorang lah masuk kan. Setiap kali seorang murid dah lepas masuk tandas, okey, PPM akan sanitize, cuci tandas tu. Okey, kita pun dah beli tempat sanitize semua. Okey, sebab kita tak nak, kita kalau boleh kita nak jaga kebersihan tu memang 100%. Okey, setiap kali murid masuk tandas, kalau PPM sempat, PPM buat. Kalau tidak, cikgu lah yang akan buat kan. Kadang-kadang PPM pun sibuk masak semua kan. Okay, kita akan bersihkan tandas sebelum murid lain menggunakan. Kalau 5 orang murid masuk ke tandas pada waktu tu, contoh macam seorang-seorang dah masuk, murid pertama keluar, kita akan sanitize tandas. Okay, masuk pula murid yang kedua. Macam itulah kita nak jaganya kebersihan kan, kebersihan di tandas, sebab tandas dia guna bersama kan. Okey. Kemudian ni laluan ketika di tandas. Okey, sebelum ke tandas tu pun murid akan cuci tangan lah. Keluar tandas pun murid wajib cuci tangan. Okey. Ni adalah ketika waktu makan. Okey, macam saya dah cakap tadilah. Benda yang sama je, cuma kat sini kita tunjuk gambar sikit lah. Okey, murid makan di tempat duduk masing-masing, tak boleh bawa makanan dan minuman, cuci tangan sebelum dan selepas. Okey, ini sama juga tindakan guru PPM sebelum balik. Okey, kita akan membersihkan semua alatan serta perabot. Disanitasi dengan betul. Kerusi, meja, alatan murid semua kita akan sanitize. Setiap seorang kita akan sanitize. Okey. Kawasan yang mempunyai risiko seperti tombol pintu, pengepam tandas, pilih meja, semua kita akan sanitize. Okey. Okey, tamat waktu sekolah macam saya cakap tadilah 12.30 hari. Okey, sentiasa amalkan penjarakan. Okey, ibu bapa tidak dibenar, macam saya cakap juga tadilah, tak dibenarkan berada di hadapan kelas. Okey, kawasan menunggu ibu bapa adalah di luar pagar sekolah. Okay, guru dan PPM akan membawa murid secara bergilir sebenarnya tu bukan secara bergilir, maksudnya macam beratur dalam jarak 1 meter hingga ke kemah berhampiran pondok jaga. Okey, mohon penjaga hadir awal sebelum waktu balik bagi mengelakkan, macam saya cakap tadilah, bagi mengelakkan murid menunggu terlalu lama di kawasan yang sesak dan ramai murid lain. Okey, ini adalah pakaian rasmi prasekolah setiap hari. Okey, untuk pakaian rasmi ni, memang inilah pakaian rasmi prasekolah, tapi ada juga yang personal WhatsApp dengan saya, tak dapat nak sediakan pakaian, mungkin pakaian tu dah kecil daripada saiz asal murid kan. Okey, jadi kita benarkan, kita tak ada masalah. Okey, sebab menteri pun dah bagi tahu kan, tak boleh paksa ibu bapa beli lagi uniform baru kan. Jadi kita benarkanlah. Tapi pakaian yang dia nak datang tu biarlah sopan dan kemas. Okey, kita pun tak nak membebankan ibu bapa nak cari baju putih yang baru, nak cari seluar baru kan. Jadi pakailah pakaian yang ada tapi perlu sopan dan kemas. Okey, tapi ini adalah pakaian rasmi prasekolah. Okey, inilah selamat kembali ke sekolah. Okey, saya rasa dah habis sekian. Sebelum saya nak mengucapkan sekian terima kasih ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid-murid, ibu bapa, penjaga murid-murid prasekolah SK Lubore, dan saya dengan Cikgu Yati pun dah dapat semua hasil kerja, modul, dan maklum balas tu sangat baguslah, seperti PDPR yang kali pertama bulan 1 hari tu kan. Saya sangat bersyukur dan sangat-sangat pihak sekolah pun samalah, berterima kasih sangat-sangat kepada ibu bapa murid-murid prasekolah. Kerana kami sebagai guru-guru prasekolah dan juga pembantu-pembantu prasekolah sangat rasa terharu, terharu dan sangat berbangga kerana memiliki warga prasekolah yang sangat-sangat aktif. Kalau nak ikutkan, pelibatan murid prasekolah adalah antara pelibatan yang terbaik setakat ni.
Okey, berbanding dengan yang lain-lain lah. Berbanding dengan tahun 1, 2, 3, prasekolah yang sangat-sangat aktif pelibatannya. Okey, alhamdulillah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada ibu ayah dan murid-murid. Okey, dan saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah dan kita akan meneruskan sesi PDP bersemuka. Okey, murid-murid kalau boleh datanglah tau. Sebab Cikgu Rosa, Cikgu Yati ada sediakan hadiah. Hadiah sempena nak sambut murid-murid semua datang ke sekolah. Okey, kami cikgu guru-guru prasekolah dan pembantu sangat merindui murid-murid semua. Okey, assalamualaikum. Bye. Sekian, terima kasih.